Baik, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita akan bersama Magdalena Depol dan antara fokus kerajaan negeri Komited Perkasa Penyampaian Perkhidmatan Awam. Kita akan terus dengar laporannya. Silakan Mag. Ya, Fatul. Kerajaan negeri komited memperkasa penyampaian perkhidmatan awam serta memperluas manfaat pembangunan kepada rakyat menerusi pendekatan Malaysia Madani. Penjawat awam merupakan tulang belakang kepada kejayaan pembangunan negeri dan pelaksanaan dasar kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata peranan penjawat awam perlu dicerminkan dengan nilai integriti, kecekapan dan semangat bertanggungjawab yang tinggi selain menghayati sepenuhnya nilai di sebalik prinsip madani. Beliau berucap dalam program Jelajah Taat Setia Madani Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Hadir sama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Dato' Haji Ji juga menggesa hampir 22,000 penjawat awam negeri dan lebih 126,000 penjawat awam persekutuan di Sabah menjadi pemudah cara kepada rakyat dalam menyampaikan maklumat dasar dan pelaksanaan inisiatif kerajaan. Jelasnya adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan rakyat memahami bahawa kerajaan bukan sekadar merancang tetapi giat melaksana banyak inisiatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan negeri dan rakyatnya. Kerajaan negeri komited mencari penyelesaian jangka pendek dan panjang bagi mengatasi isu jalan raya yang sering terjejas akibat banjir di negeri ini. Dalam masa sama, pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah juga akan dipastikan berjalan lancar. Menteri Kerja Raya Dato' Insinyur Sheikh Helmi Yahya memberi jaminan pemantauan akan terus dilaksana khususnya di kawasan rendah. Jurutera daerah juga akan diminta mengemukakan cadangan penyelesaian sekiranya terdapat jalan yang terjejas akibat bencana. Sekiranya yang jalan itu runtuh, tidak dapat dilalui, maka pihak jurutera daerah dan juga kontraktor-kontraktor pembaikan yang dilantik akan melakukan kerja-kerja awalan kecemasan untuk memastikan bahawa jalan itu masih boleh digunakan semula dan selamat. Dato' Sheikh Helmi yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Sumbangan Insentif kepada Pelajar Cemerlang 2024 di Putatan. Mengenai laluan Beaufort Sepitang yang sering dilanda banjir besar, jelasnya beliau sedang menunggu laporan daripada jurutera daerah memandangkan sebahagian jalan tersebut terlibat dalam pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo. Dalam pada itu, katanya pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo melibatkan pakej 33, 34 dan 35 masih dalam proses pengambilan tanah. Proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti dijangka mengambil masa sehingga 6 bulan. Sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan di bawah Jawatan Kuasa Pemandu Pelaksanaan Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah bagi mengurus proses berkenaan. Sebanyak 3,100 topi keledar dewasa ditawarkan dalam program pertukaran topi keledar sepanjang 3 hari penganjuran program Madani Rakyat PMR 2025 Sabah. 300 topi keledar kanak-kanak juga turut diedarkan secara percuma sepanjang tempoh tersebut. Inisiatif ini antara Komitmen Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menekankan aspek keselamatan jalan raya kepada pengguna jalan raya. Syarat utama ni pertama sekali dia dia warga negara Malaysia dan dia perlu membawa helmet yang lama untuk kita melakukan proses pertukaran helmet lah. Itu untuk yang dewasa. Untuk kanak-kanak kita hanya pemberian lah umur yang 6 tahun ke atas yang layak sudah kita boleh pakaikan helmet dan kita sasarkan satu isi keluarga tu at least kita ada satu untuk kanak-kanak kita berilah. Sangat-sangat aniulah kebaikan untuk rakyat yang kurang berkemampuan dan satu lagi untuk memastikan semua pengendara motor memakai helmet yang sesuai dengan peraturan negara. Pada pandangan saya, kempen ini bagus untuk semua rakyat yang berpendapatan rendah dan demi keselamatan lah supaya tidak gunakan helmet yang sudah orang bilang expired lah. Gunakan helmet yang orang bilang ikut kepada piawaian JPJ. Selain pertukaran topi keledar, Ruai JPJ turut menawarkan perkhidmatan semakan dan pembayaran saman. Sementara itu, orang ramai juga tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan yang ditawarkan dalam program Madani Rakyat PMR 2025 Sabah.
Program Madani Rakyat yang julung-julung kali diadakan di Tawau, dan kami dapati banyak sangat manfaat kepada kami lah, terutama warga sekolah dan para pelajar, terutama dari segi peluang melanjutkan pelajaran dan juga peluang kerjaya apabila mereka menamatkan pengajian nanti. Kami amat berbesar hati dapat hadir hari ini kerana pelajar sebenarnya diberi peluang untuk melihat sendiri agensi yang terdapat di sini. Kementerian Pendidikan sendiri turun padang, jadi secara tidak langsung pelajar ini terdedah lebih awal dengan kerjaya-kerjaya yang terdapat di dalam negara Malaysia lah. Dengan adanya program ini, saya rasa saya mendapati ilmu baharu, serta hari ini kami dapat banyak cabutan bertuah. Jadi kami rasa kami laki sangatlah. Kami mengenali jabatan-jabatan yang dari luar juga. PMR 2025 Sabah menampilkan 36 reruai kementerian dan agensi, 204 perkhidmatan sentuhan nadi rakyat serta jualan madani. Turut berlangsung karnival kerjaya serta 64 program libat urus di atas pentas selain penganjuran program latihan dan pendidikan teknikal dan vocational TVET. Reruai kerajaan negeri antara yang terlibat dalam program Madani Rakyat PMR 2025 Sabah di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Antara yang dipamerkan pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ dan kejayaan dicapai bagi tempoh 2021-2024. Perinciannya bersama Iswadiman Samsudin. Baik, terima kasih Magdalena. Sejak awal pagi tadi hinggalah ke saat ini saya masih lagi berada di dataran Majlis Perbandaran Tawau untuk bersama-sama menjayakan program Madani Rakyat PMR 2025 Sabah yang buat julung kalinya diadakan di Perbandaran Tawau ini. Dan ketika ini saya berada di Pavilion Kerajaan Negeri Sabah Maju Jaya. Dan kalau kita bercakap mengenai Sabah Maju Jaya ini, sudah pastinya ramai yang mengetahui pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya bagi tempoh 2021-2025. Apakah pelaksanaannya sudah berjaya? Kita terus bersama dengan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titian untuk bercakap mengenai pelaksanaannya sehingga ke saat ini. Assalamualaikum dan selamat petang, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, kalau kita bercakap mengenai pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya, mungkin Datuk boleh jelaskan secara ringkas perkembangan terkini Hala 7 SMJ ini bagi tempoh 2021 hingga 2024. Okey, alhamdulillah, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM Sabah kerana memberi ruang kepada saya untuk bercerita sedikit berkaitan tentang pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur menjadi Ketua Menteri Sabah pada tahun 2020, beliau telah mengilhamkan satu pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya untuk tempoh 2021 hingga 2025, dan ia telah dilancarkan pada bulan Mac tahun 2021. Sebenarnya yang bertujuan untuk meletakkan kembali Sabah sebagai sebuah wilayah yang maju dan berjaya. Dan alhamdulillah di dalam pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ini telah menggariskan 3 teras utama, iaitu S itu adalah sektor pertumbuhan ekonomi yang mana kita fokus kepada pertanian, perindustrian dan juga pelancongan. Kemudian M itu sendiri adalah memperkasakan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Dan J itu adalah jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Jadi saya melihat bahawa ilham yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji ini adalah satu pandangan yang begitu jauh ke hadapan. Beliau mahu bahawa semua rakyat Sabah, sama ada di dalam bandar ataupun di luar bandar, yang terdiri daripada perbilangan kaum, agama dan bangsa ini dapat menikmati bersama-sama kemajuan dan kejayaan Sabah itu sendiri. So, macam mana pelaksanaan sekarang itu? Adakah memperlihatkan kejayaan ataupun macam mana? Okey, saya melihat bahawa sebenarnya pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini untuk tempoh 1.0 untuk tempoh 2021 sehingga 2025
adalah yang telah meletakkan kembali Sabah ke tahap yang begitu positif. Kerana kita melihat tahun demi tahun hasil yang diterima, hasil pendapatan negeri yang didapat oleh negeri Sabah ini semakin menunjukkan peningkatan. Dan peningkatan hasil ini juga kita serahkan kembali kepada rakyat. Khususnya kalau kita melihat dari segi memperkasakan modal insan. Hasil yang meningkat ini kita telah menyediakan hampir 13 inisiatif untuk memperkasakan modal insan, sama ada dari segi beasiswa, pendidikan, daripada bantuan-bantuan sekolah dan sebagainya. Dan ini sebenarnya memberi kesejahteraan dan manfaat kepada anak-anak Sabah itu sendiri. Baik, terima kasih Datuk. Ya, terima kasih. Demikian tadi bersama dengan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang telah pun bercakap mengenai kejayaan-kejayaan yang dikecapi menerusi pelan pembangunan Hala 7 Sabah Mujaya bagi tempoh 2021 hingga 2024. Kita kembali ke studio bersama dengan Magdalena untuk perkembangan berita seterusnya. Terima kasih Iswadiman. Peluang kerjaya dalam industri seni kontemporari didedahkan sempena Minggu Kerjaya Seni 2025 Anjuran Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS. Bidang baru antara fokus diketengahkan dalam program 4 hari itu bermula Isnin dan berakhir semalam. Ini termasuklah seni digital, teater lakonan, teknologi kreatif, reka bentuk interaktif dan seni tradisional. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Profesor Madya Dr. Rahman Nordin berkata, program bertujuan mempersiapkan pelajar menghadapi cabaran industri kreatif abad ke-21 sekaligus meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam industri kreatif. Kalau kita tengok luaslah dari segi persekitaran seni pada masa ini. Seperti yang saya katakan tadi, bukan saya dari segi lukisan, muzik dan sebagainya, tapi dari pelbagai aspek seni itu sendiri yang membolehkan mereka ni membina keyakinan diri dan lebih bersedialah dalam konteks di dunia luar nanti. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan penutupan Minggu Kerjaya Seni 2025 di UMS. Pelbagai aktiviti seperti bengkel, forum kerjaya dan pameran kreatif diadakan sepanjang program berlangsung. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Magdalena.